Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya menjelaskan buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Kita telah pun selesai mengupas, menjelaskan zikir-zikir selepas solat fardu. Maka sekarang kita masuk pula kepada zikir selepas solat sunat. Sejauh kajian saya, sejauh pengetahuan saya, hanya ada dua solat sunat yang mana Rasulullah SAW melakukan zikir yang khusus atau mengajarkan zikir yang khusus. Pertama ialah solat duha, kedua ialah solat witir. Maka dalam video ini, pada kesempatan ini, saya akan jelaskan tentang zikir yang Rasulullah SAW khusus membaca selepas solat duha. Cuma alang-alang sebut tentang solat duha ni, ingin saya merebut kesempatan ini untuk memberi pengenalan tentang solat duha kepada tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga ia menjadi motivasi kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita melazimi solat sunat duha ini ya. Saya mulakan dengan membacakan beberapa hadis tentang keutamaan solat duha ini. Saya ambil daripada kitab ini, Sahih At-Targhib wa Tarhib. Asalnya disusun oleh Imam Al-Munziri dan kemudiannya disemak oleh Syekh Al-Albani. Baik, hadis pertama riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, maksudnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Pertama, agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Minimum 3 hari setiap bulan. Kedua, melaksanakan solat duha 2 rakaat. Minimum 2 rakaat. Dan yang ketiga, melaksanakan solat witir sebelum aku tidur. Jadi ini wasiatnya ya. Menarik untuk diperhatikan. Apabila para sahabat radhiyallahu anhum berkata kekasihku mewasiatkan, kekasihku, yang ini Muhammad SAW, mereka membuktikan kasih sayang itu dengan mengikuti ajaran ataupun pesanan wasiat kekasih mereka, yang ini Muhammad SAW. Berbeza dengan sebahagian orang masa kini, mereka sebut juga bahawa Muhammad itu adalah kasih mereka, kasih sayang mereka, tetapi mereka buat apa yang menyelisihi tujuh ajar baginda. That is not true love. That is the opposite. If you love someone, you prove it by following his or her teaching or something he or she likes. Ya, okay. Hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya daripada Abu Zar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, maksudnya setiap persendian, setiap sendi manusia ni, setiap sendi salah seorang dari kalian memiliki kewajipan sedekah setiap pagi. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Amar makruf adalah sedekah. Kita mengajak orang kepada kebaikan, itu adalah sedekah. Nahi mungkar adalah sedekah. Kita melarang orang daripada kemungkaran, itu adalah sedekah, walaupun orang itu tidak suka. Dan semua itu dicukupkan oleh 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Okey. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, Al-Bazzar dan Ibnu Hibban ya. Bermaksud Rasulullah SAW mengirim bala tentera, kemudian mereka mengumpulkan harta rampasan yang besar dan pulang dengan cepat. Maka seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, kami tidak melihat bala tentera yang lebih cepat pulangnya dan lebih besar harta rampasannya daripada bala tentera ini. Rasulullah SAW menjawab, mahukah kamu aku beritahu tentang pulangan yang lebih cepat dari mereka dan harta rampasan yang lebih besar? Iaitu seorang lelaki yang berwuduk, lalu dia memperbaguskan wuduknya, kemudian berangkat ke masjid, lalu dia solat subuh, lalu dilanjutkan dengan solat duha, maka dia pulang lebih cepat dan meraih harta rampasan yang lebih besar. Maknanya seseorang itu, dia berwuduk di rumahnya,
dengan wuduk yang terbaik, kemudian pergi ke masjid, solat subuh berjemaah bersama imam di masjid atau surau, kemudian dia tetap duduk di sana untuk berzikir, membaca zikir-zikir di waktu pagi, membaca Al-Quran sampai masuknya waktu duha. Waktu duha ataupun dilanjutkan dengan solat duha, yang dimasukkan dengan sini ialah solat sunat isyraq. Okey, solat duha ni ada juga nama lain jika ia dilaksanakan kira-kira 15 minit selepas waktu naik, waktu syuruk. Okey, waktu syuruk, kemudian 15 minit selepas waktu syuruk ada satu solat sunat. Nama dia solat sunat isyraq. Ia adalah nama lain bagi solat duha. Solat sunat duha ni apabila diamalkan, dilaksanakan di awal waktu, ia disebut sebagai solat sunat isyraq. Okey, nama lain bagi solat sunat duha ini ialah solat awabin. Nanti saya bacakan hadis ni ya. Jadi yang dimasukkan dalam hadis yang saya sedang bacakan sekarang ini ialah seseorang itu solat subuh berjamaah bersama imam di masjid atau surau, kemudian dia duduk di sana untuk berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya sehingga waktu syuruk. Waktu syuruk nanti dulu, jangan solat. Tunggu lebih kurang 10 hingga 15 minit selepas waktu syuruk. Sekarang waktu syuruk kita boleh lihat waktunya dalam aplikasi waktu solat dalam phone kita sendiri. Kemudian kita solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq ini termasuk dalam solat sunat duha juga ya. Maka dia pulang, lepas tu balik rumah kan. Dia pulang dengan lebih cepat dan meraih rampasan, harta rampasan yang lebih besar. Okey. Hadis yang keempat. Okey, yang saya bacakan semua ni darjatnya adalah sahih ataupun hasan. Tadi yang pertama sahih, kedua sahih, ketiga hasan sahih, yang keempat ini darjat sahih juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Ya'la. Daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Bani Adam, cukupkanlah aku di awal siang dengan 4 rakaat. Nescaya aku cukupkanmu di akhir harimu. Okey, 4 rakaat yang dimasukkan di sini ialah solat duha 4 rakaat. Solat duha ini minimum 2 rakaat, maksimum tidak ada batasnya. Dalam mazhab Asy-Syafi'i yang dikatakan terbaik, afdal ialah 8 rakaat. Namun riwayat tersebut adalah dhaif. Yang sahih adalah 4 rakaat sebagaimana yang kita baru baca ini ya. Bermaksud sesungguhnya Allah berfirman, yang ini hadis qudsi ya, wahai Bani Adam, cukupkanlah aku di awal siang, maknanya waktu pagi, dengan 4 rakaat, yakni solat sunat duha 2 rakaat, 2 rakaat menjadi 4. Nescaya aku cukupkan kamu di akhir harimu. Allah akan cukupkan rezeki di akhir hari. Hari yang sama tu, tapi hari-hari, petang ke malam ke ya. Okey. Dan hadis yang kelima. 5 hadis cukup lah ya. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dan Ibnu Khuzaimah. Alright, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidaklah menjaga solat duha kecuali awab. Ia adalah solat awabin, solat kaum awabin. Awabin ni bermaksud orang-orang yang sentiasa kembali kepada Allah, orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Tentang solat sunat awabin ni ada 2 ya. Pertama ialah solat duha, yang ia berdasarkan hadis yang sahih. Dalam Sahih Muslim pun ada, nanti kita bacakan. Dan juga dalam riwayat yang baru kita baca ni, riwayat At-Tabarani dan Ibnu Khuzaimah dengan darjat yang hasan. Tidaklah menjaga solat duha kecuali awab. Ia adalah solat awabin, orang-orang yang sentiasa kembali kepada Allah. Jadi sekali lagi, solat awabin ni ada 2 ya. Pertama ialah solat duha, yang ia berdasarkan hadis sahih. Kedua ialah solat sunat 6 rakaat antara maghrib dan isyak. Solat sunat 6 rakaat 2 antara maghrib dan isyak. Dia berdasarkan kepada beberapa riwayat
yang setiap daripadanya memiliki kelemahan di dalamnya. Namun ada di kalangan para ulama yang berpendapat meskipun lemah, tetapi disebabkan ada banyak riwayat, ia saling menguatkan antara satu sama lain. Dan tak silap saya, dalam mazhab Asy-Syafi'i, ia adalah salah satu solat sunat yang dianjurkan, salah satu solat yang disunatkan, iaitu solat sunat awabin antara maghrib dan isyak. Jadi saya ulang balik, solat sunat awabin ni ada dua. Yang pertama berdasarkan hadis sahih, yang kedua berdasarkan hadis yang lemah, namun dianggap oleh sebahagian para ulama saling menguatkan antara satu sama lain sehingga boleh diamalkan. Yang pertama yang sahih itu ialah solat duha. Yang kedua yang dhaif tetapi dianggap saling menguat antara satu sama lain ialah solat sunat 6 rakaat, 2 antara maghrib dan isyak. Dan ini adalah pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey, jadi demikian beberapa keutamaan, beberapa fadilat berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan hasan tentang solat duha, tentang solat sunat duha, ya. Okey, jadi sedikit ulang kaji sekali lagi, solat duha ni ada juga disebut sebagai solat sunat isyraq. Yang ini apabila solat duha dilaksanakan pada waktu awalnya. Solat sunat duha ni daripada 15 minit selepas syuruk sehinggalah ke waktu zuhur, atau lebih baik 10-15 minit sebelum masuknya waktu zuhur. Kalau diamalkan di awal tu, yakni 15 minit selepas waktu syuruk, namanya ada nama lain, yang ini solat isyraq. Dia dalam kategori solat duha juga, tapi namanya solat isyraq, ya. Dan solat duha juga ada nama lain, yakni disebut sebagai solat awabin. Okey, alright. Okey, tentang kaifiat bagaimanakah melaksanakan solat duha ni, tadi saya telah terangkan waktunya. Okey, bilangan rakaat minimum ialah 2. Minimum ialah 2 dan optimum ialah 4. Optimum ialah 4 berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Cuma dalam mazhab Asy-Syafi'i, mereka berpandangan yang optimum adalah 8. Optimum adalah 8 berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud nombor 1098, atau penomboran lain hadis nombor 1290, yang secara ringkasnya daripada Ummu Hani radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah SAW ketika Fathul Mekah singgah ke rumah beliau dan solat duha sebanyak 8 rakaat, ya, sebanyak 8 rakaat. Riwayat ini di sisi para ahli hadis adalah dhaif. Yang sahih ialah Rasulullah SAW daripada Ummu Hani juga, pada peristiwa Fathul Mekah singgah ke rumah Ummu Hani radhiyallahu anha dan solat duha di sana. Yang 8 rakaat tu, lafaz 8 rakaat tu, yang itu tu yang dhaif. Baginda solat duha di rumah Ummu Hani ketika peristiwa Fathul Mekah, yang itu sahih, ya. Okey, adapun yang sahih dalam hal ini, yang ini tiada batas rakaatnya, boleh rujuk dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim hadis nombor 1175, atau penomboran lain hadis nombor 719, apabila seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang solat duha baginda, maka Aisyah menjawab arba'a raka'atin, 4 rakaat, wa yazidu ma syaa, dan ada kalanya baginda menambah sebanyak mana yang baginda suka. Maknanya tak ada limit. Okey, tak ada limitnya. Boleh, kalau yang nak rajai boleh buat asalkan 2 rakaat. Okey, jadi saya ulangi, minimum 2 rakaat, optimum 4 rakaat. Mengikut mazhab Syafi'i, optimum 8 rakaat. Okey, 8 rakaat. Maksimum tak ada batasannya, ya. Tak ada batasannya. Baik. Tentang waktu telah saya jelaskan, dan okey, waktu optimum pula, waktu terbaik. Optimum ni terbaik ialah apabila kita sudah mula merasakan kepanasan terik matahari pada waktu pagi tu. Kalau awal pagi tak rasa panas lagi kan, tapi bila mula rasa panas sehingga kambing, unta yang tidur pun bangun. Okey. Rujukannya, dalilnya ialah hadis daripada Sahih Muslim nombor 1238. Penomboran lain nombor 748, ya, di mana Rasulullah SAW
pernah berangkat menemui para penduduk Quba yang ketika itu sedang mengerjakan solat duha, ya. Lalu baginda bersabda, solat awabin dikerjakan ketika anak unta mulai bangun ataupun beranjak kerana kepanasan. Okey. Taklah disebut pukul berapa sebab zaman tu tak ada jam kan, dan kita pula tak tahu, kita di sini tak ada unta kan, tak tahu kan. Tetapi dia lebih kurang pukul 9.30, 10 pagi bila dah mula rasa panas. Dia masih lagi pagi tapi sudah mula rasa panas. Jadi itu waktu optimum. Okey. Jadi diulangi, solat duha ini waktunya apa? 15 minit selepas waktu syuruk, dan jika dikerjakan di awal pagi itu dinamakan sebagai solat isyraq. Baik. Kemudian sampai ke just before solat zuhur. Just before sebaik saja sebelum masuk waktu zuhur, tapi lagi baik 10 minit sebelum masuknya waktu zuhur. Itu dia punya tempoh waktu. Tetapi yang optimum di tengah-tengah itu ialah apabila kepanasan matahari pada waktu pagi itu mula dirasai, yang ini pada pandangan saya lebih kurang pukul 9, 9.30 ataupun 10 pagi. Tapi ini optimum lah. Kalau anda free nak solat pukul 11 pagi, disilakan. Anda free nak solat pukul 8 pagi, dipersilakan, ya. Ini waktu optimum. Demikian juga bilangan rakaatnya itu minimum 2 rakaat, maksimum tak ada batasannya. Optimum ialah 4 rakaat berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Dalam mazhab Asy-Syafi'i optimum ialah 8 rakaat berdasarkan hadis Ummu Hani. Namun hadis tersebut bilangan 8 rakaat itu adalah dhaif. Okey, jadi ini tentang kaifiat melaksanakan solat duha. Baik, selepas solat duha itu apakah zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Jadi zikir itu ada dalam buku saya ini. Ia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bukan dalam kitab sahihnya tetapi dalam kitab beliau yang lain, namanya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad, ya. Dan ia dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Right, daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat duha kemudian mengucapkan Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang bermaksud, ya Allah, ampunilah aku bertaubat kepadamu, sesungguhnya engkaulah yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Aisyah melanjutkan, baginda mengucapkannya sehingga 100 kali. Okey, bacaan ini asalnya bunyi macam doa kan, sebab Allahumma. Okey, sesuatu bacaan doa itu bila diulang-ulang banyak kali, ia menjadi zikir juga. Sebagai contoh, selepas solat fardu kita biasa baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram kan. Ia pun dimulakan dengan Allahumma, bererti doa, tetapi kita sudah pun melaziminya sebagai satu bentuk zikir. Jadi meskipun Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Allahumma ni adalah doa, tapi bila dibaca sehingga 100 kali itu, maka ia menjadi zikir, ya, ia menjadi zikir. Jadi inilah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, menyebut tentang solat duha ini ada satu doa yang masyhur di Malaysia. Masyhur di Malaysia, ya. Doa itu bukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam beberapa kitab mazhab Asy-Syafi'i ada dikemukakan doa tersebut. Jadi ia adalah doa, dipersilakan membacanya, cuma jangan salah faham, ia bukanlah hadis Nabi tetapi sekadar doa yang disusun oleh para ulama. Di sini timbul soalan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak membaca doa yang seperti mana ataupun seumpama doa tersebut, yang ini untuk melapangkan rezeki kita, untuk memurahkan rezeki kita, ya. Sebenarnya tak perlu, sebab kalau kita faham solat duha itu bersama dengan fadilat-fadilatnya, keutamaan-keutamaannya yang telah saya bacakan hadisnya tadi, kita sama-sama faham dengan solat duha itu sendiri, fadilatnya, keutamaannya ialah Allah akan melapangkan rezeki kita. Jadi tak payah baca doa. Itu yang pertama. Yang kedua, zikir
selepas solat duha itu sendiri, Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang ini beristighfar itu sendiri adalah salah satu jalan untuk meraih rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya boleh kita rujuk surah Nuh, surah yang ke-71, ayat 10, 11, 12 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Yang bermaksud, sesungguhnya aku, yakni Nabi Nuh ya, berpesan pada kaumnya, bercakap pada kaumnya ya, pohonlah ampun, istighfar. Beristighfarlah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Bila kita beristighfar dengan penuh rasa bersalah, kita ingin memohon ampun. Sebab istighfar ni dia jangan sekadar sebut je, tapi kita dengan beristighfar tu kita mengaku kita ni banyak salah, kita mengaku kita ni banyak dosa, dan kita merendah diri, meminta ampun daripada Allah SWT. Hasilnya bukan sekadar pengampunan dosa, tetapi sambung ayat 11, sekiranya kamu berbuat demikian, Allah akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu. Sambung ayat 12, dan Allah akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak, dan ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Jadi hujan lebat tadi itu bukan bentuk banjir. Hujan lebat itu supaya kebun tanaman pun menjadi subur dan mengeluarkan hasilnya, buah-buahan apa semua tu kan. Jadi beristighfar ini dua keutamaan. Pertama ialah Allah ampunkan dosa kita, dan yang kedua Allah melapangkan rezeki kita. Dalam contoh ini ialah kekayaan, anak pinak, tanaman kan. Tapi boleh rezeki ni, macam saya ada sebut dalam video yang lain, ia adalah sesuatu yang lebih luas. Rezeki itu boleh jadi dalam bentuk kesihatan yang bagus, rezeki itu boleh jadi dalam bentuk hati yang bahagia, otak yang tenang. Rezeki itu boleh dalam bentuk ilmu, boleh dalam bentuk keluarga yang bahagia. Sebab ada orang dia pandang rezeki itu wang ringgit saja. Jadi ada orang duitnya banyak tapi hidup tak bahagia. Duitnya banyak tapi kesihatan tak bagus. Duitnya banyak tapi tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, sebab ada halangan-halangan kesihatan. Duitnya banyak tetapi keluarga tidak bahagia. Duitnya banyak tetapi otak runsing, malam berserabut apa semua tu kan. Jadi kita jangan sempitkan rezeki itu kepada wang ringgit sahaja. Okay? Jadi sebab itu Rasulullah SAW tidak mengajar doa yang khusus selepas solat duha. Kenapa? Dua sebab. Pertama, solat duha itu sendiri adalah jalan untuk Allah melapangkan rezeki kepada kita. Berdasarkan hadis-hadis yang telah kita sama-sama baca di awal tadi, 5 hadis saya baca. Kedua, zikir yang Rasulullah bacakan itu 100 kali, Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ialah satu bentuk istighfar. Dan bila kita beristighfar, maka Allah akan melapangkan rezeki kita. Kalau nak baca doa itu dipersilakan, tak ada saya kata salah. Tapi saya sendiri, saya tak baca doa itulah. Dulu saya baca doa tu, siap boleh hafal. Sekarang dah lupa habis lah. Dulu saya sendiri yang baca. Okey, tapi bila saya dapat tahu tentang macam yang saya baru jelaskan ni, saya tak baca lagi lah dah. Saya solat duha dan saya membaca zikir sebagaimana yang Rasulullah SAW amalkan sendiri ya. Baik, jadi itu tentang solat duha. Jadi saya berpesan kepada diri saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita melazimi solat duha. Kalau kita sedang bekerja, kadang-kadang bekerja tu lebih kurang pukul 9, pukul 10, ada kawan-kawan pergi cafeteria, minum kopi sikit lah. Ada kawan-kawan pergi keluar office, isap ukur sikit lah. Kita jangan buat semua tu. Kita singgah surau solat duha. Optimum 4 rakaat. Dan kalau boleh kita ajak juga. Kita ajak juga kawan-kawan. Sebab mungkin ada yang tak tahu tentang solat duha ni. Ada yang tahu tapi malas. Tapi kita ajak. Jangan kita pun ikut ke cafeteria makan kari pak, makan tu, makan ni. Lepas tu, oh aku ni kira gemuk. Nak kena intermittent fasting lah. Kan? Padahal duk makan lagi.
Yang merokok tu of course lah tidak kan. Jadi kita manfaatkan masa. Kalau yang sedang berniaga pun memang sibuk berniaga apa semua tu, okey, solat duha. Dan solat duha kerana Allah lah, bukan kerana nak keuntungan dalam bisnes kan. Jadi kita cuba sedaya upaya untuk solat duha minimum 2, optimum 4 rakaat. Optimum 4 rakaat ya. Jadi itulah yang ingin saya kongsikan. Bukan sekadar apakah zikir selepas solat duha, tetapi tentang solat duha itu sendiri, keutamaannya, kaifiatnya dan rahsia di sebaliknya. Dan rahsia kenapa Rasulullah SAW tidak mengajarkan doa yang khusus untuk dibaca selepas solat duha. Kerana solat duha itu sendiri dan zikir itu sendiri sudah menjadi jalan untuk Allah membuka rezekinya kepada kita. Baik, sehingga sini saja dahulu. Kita jumpa lagi insya-Allah sambungan penjelasan buku saya ini. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.